Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wakil dari kumpulan 4 akan membentangkan laporan analisis data yang bertajuk Impak Ketidaktentuan Geopolitik ke atas mata wang dunia, negara Singapura dan Amerika Syarikat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 11 orang, bermula dari Paul Munway, Nur Zafirah, Nurul Syazwani, Siti Sarah, Rosnawati, Farhana Najwa, Tuan Muhammad Naim, Guneswari, Erina Durani, Muhammad Zahirul Helmi dan saya, Nur Farah Izzati. Bermula dengan pengenalan latar belakang Singapura dan Amerika Syarikat. Bagi Singapura, negaranya terletak di Asia Tenggara iaitu di selatan semenanjung Malaysia. Singapura merupakan sebuah negara maju dan terkenal dengan ekonomi berorientasikan ekspor, sektor perkhidmatan yang berkembang pesat dan inovasi dalam sektor teknologi. Populasi penduduk Singapura ialah kira-kira 5.7 juta setakat pada Januari 2022. Singapura mengamalkan model ekonomi campuran dengan unsur kapitalisme dan penyertaan kerajaan. Singapura juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sejak tahun 1965 dan berusaha untuk memastikan kepelbagaian ekonomi merentasi sektor perkhidmatan, petrokimia, logistik dan pembuatan. Singapura mengamalkan sistem politik Republik Parlimen dengan dominasi Parti Tindakan Rakyat iaitu PAP. Kepimpinan di Singapura dipegang oleh tokoh seperti Lee Kuan Yew. Singapura juga terkenal dengan model pembangunan otoritarian dengan sistem undang-undang yang kukuh. Amerika Syarikat pula terletak di Amerika Utara yang meliputi sebahagian besar benua. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara maju yang telah mencapai tahap pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi seperti teknologi maklumat, kewangan, sains dan penjagaan kesihatan. Populasi bagi penduduk di Amerika Syarikat ialah lebih daripada 331 juta pada Januari 2022. Amerika Syarikat mengamalkan sistem ekonomi kapitalis dengan kepelbagaian besar. Ekonomi Amerika Syarikat menonjol dengan kepelbagaian sektor-sektor seperti sektor teknologi, kewangan, sains dan perkhidmatan. Kawasan Silicon Bay, California sebagai pusat inovasi global. Amerika Syarikat juga adalah sebuah republik federasi dengan sistem politik demokrasi. Amerika Syarikat juga mempunyai sistem pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan Amerika Syarikat juga menekankan kebebasan politik dan peranan aktif di arena antarabangsa. Seterusnya ialah metodologi analisis data. Langkah pertama ialah kami telah membuat tinjauan literatur untuk mengenal pasti ketidaktentuan geopolitik, teori ekonomi, pengaruh mata wang dunia khususnya terhadap Singapura dan Amerika Syarikat. Yang kedua ialah penyediaan data. Kami mengumpulkan data ekonomi terkini bagi Singapura dan Amerika Syarikat. Yang ketiga ialah penentuan indikator. Kami telah menetapkan indikator utama yang digunakan untuk menilai impak ketidaktentuan geopolitik seperti nilai tukar mata wang, pelaburan asing dan ekspor import. Keempat ialah analisis kuantitatif. Kami melakukan analisis kuantitatif terhadap data ekonomi yang dikumpulkan dan menggunakan kaedah statistik yang sesuai bagi menentukan hubungan antara ketidaktentuan geopolitik dan perubahan dalam mata wang. Yang kelima ialah perbandingan antara negara, di mana kami membandingkan hasil analisis antara Singapura dan Amerika Syarikat untuk mengenal pasti perbezaan dan persamaan dalam impak ketidaktentuan geopolitik. Yang keenam ialah analisis mata wang. Kami mengukur sejauh mana mata wang kedua-dua negara dapat dipengaruhi oleh variasi dalam faktor geopolitik tertentu. Dan langkah yang terakhir ialah penyimpulan data, di mana kami menerangkan hasil analisis dan membuat kesimpulan tentang impak ketidaktentuan geopolitik ke atas mata wang Singapura dan Amerika Syarikat. Kami juga menyertakan cadangan langkah-langkah dan dasar-dasar yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko atau memanfaatkan peluang yang mungkin timbul. Berikut merupakan gambaran secara keseluruhan purata pertukaran mata wang negara Amerika Syarikat dan Singapura dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kesan pandemik COVID-19 terhadap kestabilan nilai kadar pertukaran mata wang adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Hal ini kerana seluruh dunia terjejas dengannya. Terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi trend pertukaran mata wang bagi kedua-dua buah negara ini iaitu yang pertama, perintah berkurang yang menyebabkan banyak operasi perniagaan dan perdagangan tergendala. Faktor kedua pula ialah penggunaan sumber rizal negara bagi membantu rakyat dan yang ketiga ialah sumber pendapatan rakyat terjejas yang memberi kesan kepada kuasa beli dan seterusnya ekonomi negara. Pada tahun 2019, nilai purata USD telah jatuh daripada RM4.13 sen kepada RM4.08 sen. Manakala nilai purata SGD pula meningkat sebanyak RM0.01 sen. Pada tahun 2020, nilai purata USD jatuh sebanyak RM0.07 sen, manakala nilai purata SGD tidak berubah. Pada tahun 2021, nilai purata USD meningkat daripada RM4.01 sen kepada RM4.16 sen, manakala nilai purata SGD juga meningkat sebanyak RM0.04 sen. Pada tahun 2022, nilai purata USD meningkat sebanyak RM0.24 sen, manakala nilai purata SGD meningkat sebanyak RM0.20 sen.
Pada tahun 2023, nilai purata USD telah meningkat sebanyak RM0.34 sen, manakala nilai purata SGD juga meningkat daripada RM3.26 sen kepada RM3.48 sen. Seterusnya, saya akan menyambungkan statement mata wang. Gambar ini menunjukkan perbandingan kadar pertukaran mata wang antara negara USA dan negara Singapura terhadap Malaysia dalam tempoh dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gambar ini boleh dirujukkan USD minimum telah mencatatkan 3.99, dolar Singapura minimum mencatatkan 2.97, manakala USD maksimum mencatatkan 4.39, manakala dolar Singapura maksimum mencatatkan 3.27 secara keseluruhan. Itu daripada statement mata wang. Terima kasih. Seterusnya ialah cadangan potensi pelaburan. Yang pertama ialah pelaburan emas dan logam berharga. Ketidakpastian geopolitik sering mengakibatkan ketidakstabilan mata wang. Pelaburan dalam emas dan logam boleh menjadi pilihan yang bijak bagi pelabur kerana logam berharga cenderung menjadi tempat perlindungan nilai semasa terjadi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Yang kedua ialah pelaburan dalam bon kerajaan dan bon korporat. Bon kerajaan dan bon korporat yang dianggap sebagai pelaburan selamat boleh menjadi alternatif untuk menggunakan risiko kewangan semasa ketidakpastian geopolitik. Pelaburan ini boleh memberikan pendapatan tetap dan perlindungan terhadap fluktuasi mata wang. Dan yang ketiga, pasaran saham stabil dan diversifikasi. Pemilihan saham yang stabil dan diversifikasi portfolio di pasaran saham boleh membantu melindungi pelaburan daripada risiko mata wang. Syarikat global yang mempunyai perniagaan serata dunia, termasuk syarikat yang mempunyai kehadiran di Singapura dan Amerika Syarikat, mungkin menjadi pilihan yang menarik. Dan yang keempat, dagangan mata wang alternatif. Pelabur boleh mempertimbangkan melibatkan diri dalam pasaran mata wang alternatif seperti pasaran mata wang kripto atau pasaran mata wang lain yang kurang terkesan oleh keadaan geopolitik tertentu. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa pasaran ini juga mempunyai risiko tersendiri. Yang terakhir ialah refleksi keseluruhan impak ketidaktentuan geopolitik ke atas mata wang dunia. Ketidaktentuan geopolitik boleh memberikan kesan yang signifikan kepada mata wang dunia dan memainkan peranan penting dalam dinamika pasaran kewangan global. Yang pertama, kita memerhatikan bahawa kadar pertukaran mata wang yang seringkali bergerak mengikut ketidakpastian geopolitik. Apabila terdapat konflik atau ketidakstabilan politik, pelabur akan cenderung untuk mengurangkan risiko dengan menukar mata wang ke aset yang dianggap lebih selamat. Yang kedua ialah pelabur sering mencari aset yang dianggap lebih selamat ketika menghadapi ketidakpastian geopolitik. Yang ketiga, ketidakstabilan politik di kawasan tertentu boleh memberi kesan secara khusus kepada mata wang dalam kawasan tersebut. Negara yang terlibat dalam konflik atau krisis politik mungkin mengalami penurunan nilai mata wang mereka dan mencipta cabaran ekonomi tambahan. Yang keempat, pengaruh kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia memainkan peranan yang penting dalam menentukan arah pasaran kewangan global. Yang kelima, ketidakpastian dalam perdagangan dan pelaburan asing juga memberi kesan besar terhadap mata wang dunia. Perubahan dalam dasar perdagangan boleh mencetuskan ketidakstabilan mata wang di peringkat global. Keenam, mata wang yang dianggap sebagai pelindungan mungkin menjadi tumpuan dalam situasi ketidakpastian geopolitik. Hal ini kerana pelabur mungkin akan cenderung mencari peluang untuk melestarikan nilai kekayaan mereka dalam mata wang yang dianggap stabil dan selamat. Dan yang terakhir ialah kedudukan negara sebagai pusat kewangan seperti negara Singapura dan Switzerland mungkin lebih rentan terhadap ketidakstabilan geopolitik. Negara secara keseluruhannya, ketidakpastian geopolitik memainkan peranan penting dalam menentukan pergerakan mata wang dunia. Pelabur dan pengamal pasaran kewangan perlu sentiasa mengambil kira faktor-faktor ini dalam membuat keputusan pelaburan mereka. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.